Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wabarakatuh. ahlan wa sahlan bikum fi liqa'ina al-jadid al-mutajaddid. Alhamdulillah. Kulla yaum al-ahad. Alhamdulillah. Jadi kita sambung pelajaran kita insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi pelajaran kita masih lagi berkenaan dengan al-fa'il. Al-fa'il ini adalah pelaku kata kerja. Baik, jelas tu saya ada share ni, nampak ya insya-Allah? Nampak ya? Kaedah 8. Kita kembali kepada kaedah 8 insya-Allah. Kaedah nombor 8 yang kita kaedah ni tajuk dia ialah semua kata kerja itu sudah ada yang berpunya. Maknanya dia sudah dimiliki oleh seseorang. Macam semua kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab ni semua dah ada orang punya. Dia mesti sebut tu, mesti sebut fa'il. Pelaku itu mesti disebut. Baru dia kata kerja. Jadi kalau nak sebut fa'ilun mudhari', fa'ilun madhi, fa'ilun amar tu tak lengkap. Kena sebut juga al-fa'ilnya siapa. Itu kena sebut tu. Jadi wajib dia berganding sekaligus. Fa'ilun wa fa'il. Perbuatan dan pelakunya siapa. Dia tidak ada dalam bahasa Arab ni, pelakunya tak ada. Dia mesti ada juga pelaku dia. Itu kaedah asas di dalam menentukan pelaku dia. Kita belajar malam ni insya-Allah. Sambung yang minggu lepas juga insya-Allah baik. Jadi semua kata kerja saja. Kata kerja ni, apa yang dia masukkan dengan kata kerja? Kata kerja ialah perkataan yang termasuk di dalam kita punya, ingat tak dulu kita punya apa? Kita punya jadual tu, semua jadual wazan itu adalah kata kerja. Yang ini. Yang ni Yang tiga ni iaitu madhi, mudhari' dan amar. Ni ketiga ni kita namakan dia kata kerja. Ni kata kerja ni. Tiga ni je. Madhi, mudhari', amar. Tiga ni. Jadi kalau perkataan itu masuk dalam pattern-pattern ini, maka dia akan ada pelakunya. Pelakunya tu ada tiga jenis pelaku. Tiga jenis pelaku ya. Yang pertama, pelaku yang nampak, yang zahir. Yang kedua, pelaku yang dalam bentuk dhamir, dhamir hujung. Kalau bentuk zahir ataupun bentuk nampak tu, dia senang. Nampak je teruhnya. Lepas tu siapa? Yang lakukan Allah ke? Khalaqallahu. Allah lah pelakunya kan? Ataupun dia dalam bentuk dhamir. Kalau pelaku tu dalam bentuk dhamir, simbol yang warna hijau ni pada kepingan yang kita bagi tu, yang warna hijau, kita warna hijau ni, ini adalah dhamir pelaku. Dia adalah mewakili pelaku ni. Perlu disebut sebagai pelaku ni, dhamir. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelaku boleh datang dalam keadaan mustatir. Apa maksud mustatir tu? Iaitu hidden atau built-in, tidak ada sebut, tidak ada dhamir, tidak ada isim ataupun kata nama yang marfu', maka dia dikira sebagai mustatir. Kalau ada dhamir, kena sebut dhamir ni. Contohnya yang kita ingat insya-Allah, kalau kita buat latihan, kita akan ingat insya-Allah. Contohnya ta ni kan, ni ta ni. Ta pada fi'il madhi hujung ni dikira dhamir. Dhamir ini merujuk pada anta, ti, tu, na, ini dikira dhamir. Wow, dikira dhamir ya. Itu kita buat ulang kaji insya-Allah. Ya, boleh ingat insya-Allah. Tak ada masalah tu. Baik. Kalau tidak ada yang hijau ni, tidak ada yang tanda-tanda hijau ni, sama ada pada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' ataupun fi'il amar, maka kita melihat dhamir ataupun pelaku itu ada pada lepas tu, perkataan lepas tu ada perkataan yang marfu' yang bagi depan. Kalau tak ada, maka mustatir lah ya. Maka dikenali sebagai dhamir mustatir. Hari ni kita buat ulang kaji lagi insya-Allah sampai kita faham dan hadam berkenaan dengan pelaku ni insya-Allah. Baik. Kita ambil surah Fatihah ya. Kita buat hari ni insya-Allah surah Fatihah. Kita ambil satu surah Fatihah. Jadi keterangan tu boleh baca nanti. Ini saya terangkan secara inilah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Perkataan na'budu. Ada perkataan yang saya tak tanda ni, tapi tak apa. Kita na'budu dulu. Baik. Na'budu itu pertama sekali apa jenis fi'il dia? Fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amar. Apa jenis fi'ilnya? Cuba. Fi'il apa tu? Fi'ilun mudhari'. Apa tanda fi'il mudhari' itu? Nun. Ya. Nun tanda fi'il mudhari'. Nun tanda fi'il mudhari'. Dan na'budu fi'il mudhari' daripada abada ya'budu. Abada
Ya'bud. Daripada ya'budu itu bertukar menjadi na'budu. Fi'il mudhari' dah. Izan al-fi'lul mudhari' wal fa'ilu, al-fa'ilu siapa al-fa'ilu dia? Fa'ilu dia siapa? Mustatir. Ini mustatir. Mustatir. Apa maksud mustatir? Hidden ataupun built-in di dalam na'budu tu. Dia ada built-in dalam tu. Dia built-in. Fa'il dia built-in dalam tu na'budu tu. Dekat sini kita kena rujuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni fi'il mudhari', baik. Wazan nombor 1 ini ya'budu, cuma dia bertukar menjadi na'budu. Na'budu nun ini. Nun tanda mudhari'. Apabila nun tanda mudhari' bermaksud dia merujuk kepada nahnu. Pelaku dia adalah nahnu. Ini dikira dhamir mustatir. Jadi kita kena sebut na'budu itu fi'il mudhari', fa'il dia dhamir mustatir. Ada orang tanya kenapa tak sebut nun tu sebagai fa'il? Tak boleh. Sebab nun itu adalah tanda mudhari'. Tanda mudhari'. Itu dia tak boleh jadi fa'il. Fa'il kalau nak ada fa'il dia kena ada hujung ni. Baru dia jadi fa'il. Wow ke kan? Kat sini dia ada. Tapi kalau yang kat depan ni, ini semuanya sama ada tataya, semua ni anita ni semua tanda mudhari'. Jadi mesti kita i'rab dia fa'ilun mudhari' wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun. Kita assume dia taqdiruhu, mana kita assume nahnu. Kena sebut nahnu tu. Taqdiruhu maknanya kita assume ataupun kita anggap nahnu. Sebab dia built in dalam tu nahnu. Itulah iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama juga nasta'in ni pun sama juga. Perkataan nasta'in ni sama juga. Saya tapi tak lari kat situ, tak apalah. Nasta'in pun sama juga. Fi'lun mudhari' wal fa'ilu dhamirun mustatir nahnu. Nahnu sebut itu. Sebab itulah kita terjemahkan dia. Dikau kami sembah. Mana kami itu built in dalam tu. Dikau kami sembah dan dikau sajalah kami minta bantuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kami kat situ mana perginya kami? Dalam tu built in. Jelas tu insya-Allah tu. Satu. Kalau ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu fi'il apa rupanya? Nak kata fi'il madhi tak macam fi'il madhi kan? Tak ada fi'il madhi betul macam tu. Nak kata fi'il mudhari' tidak ada pula ya ke nun ke. Itu bukan hamzah tu, itu hamzah wasal. Jadi dia tak lain tak bukan, dia ni adalah fi'il amar wazan nombor 1. Fi'il amar wazan nombor 1 ni. Fi'il amar wazan nombor 1. Dekat sini duduknya. Ihdi ini. Ini duduknya ya, duduknya kat sini. Ni. Ihdi. Ini tempat ha, ini tempat dal, dan tempat lam ini tidak ada. Tempat lam ini tidak ada. Right. Tempat lam tak ada. Tempat lam tu ialah hada dan huruf illah. Huruf illah kan? Jadi kita nak tahu dia, kita pergi kepada kamus kita. Hada dan huruf illah akan jumpalah tu. Banyak kali dah terjumpa tu hada huruf illah. Berarti petunjuk kan? Betul kan insya-Allah? Ya, petunjuk kan? Hada kan? Hada fi'il mudhari'nya. Ya, apa kata kita pergi sekali lagi insya-Allah? Ada sahabat kita yang baru join kita ni, mungkin dia perlu tu. Jadi kita pergi kepada buku kita. Buku surat apa? Hada dan ya. 205. 145 ya? 205. 205. Baik-baik. 205. Okey, 205. Dia ada dekat sini. Macam mana jadi ihdi tu? Dia duduk dekat sini. Ini hada, fi'il madhinya hada, fi'il mudhari'nya yahdi. Jadi fi'il amarnya dibentuk melalui fi'il mudhari' yang kita belajar dalam pelajaran yang lepas, iaitu dengan kita menanggalkan tanda mudhari', iaitu ya,
Yang membuang tadi. Buang tanda mudhari' untuk jadikan dia fi'il amar, dan kita matikan akhir. Oleh kerana dah mati dah pun ya ni pun kita terpaksa buang. Jadi tinggallah ihdi saja. Tinggallah ihdi, dia bermaksud fi'lu amrin. Jadi engkau tunjukkanlah. Engkau tunjukkanlah. Ihdi. Persoalan kita sekarang ni ihdi. Fi'lu amr, fi'lul amri. Izan man al-fa'il? Man al-fa'ilu? Al-fa'ilu fi'l amr. Al-fa'ilu Dhamir. al-fa'ilu dhamir apa tu? Dhamir Nah. bukan na. Okey baik, bukan na. Oh, ini Siapa fi'il fa'il dia? anta. Okey gini ya. Anta. Fi'il amar ni kan. Fi'il amar ni dia punya by default kata orang. By default kalau tidak ada apa-apa belakang tu, kalau dia plain macam tu je, dia akan pelaku dia Anta. melibatkan pelaku fi'il amar ni, dia kalau plain macam ni tidak ada apa-apa penambahan, hujung tak ada, belakang tak ada apa-apa ya. Tak ada apa-apa, dia pun tak ada, waw tak ada, maka dia automatik dia punya fa'il dia merujuk kepada anta. Anta. Maknanya kena sebut dhamir mustatir taqdiruhu anta, ataupun dhamir mustatir anta, tak apalah gitu. Anta. By default lah maksudnya dia anta, dia punya perbuatan fi'il amar. Sebab fi'il amar ni dia melibatkan orang yang second person. Fi'il amar ni kita nak suruh orang, kita hanya boleh suruh orang yang second person saja. Second person, awak, kamu. Tapi kalau saya, takkan kita nak suruh saya kok. Saya tak boleh suruh diri sendiri. First person tak boleh. Nak suruh orang yang tak ada depan kita pun tak boleh. Jadi yang kita boleh ialah suruh orang second person. Jadi second person sama ada awak, anti, anta lelaki, anti perempuan, kalau ramai antum, itu saja. Jadi simbol dia kalau fi'il amar by defaultnya kalau tidak ada apa-apa, maka dia punya fi'il amar dia dhamir, fa'il dia dhamir mustatir taqdiruhu anta. Mesti gitu. Fi'il amar dia punya dhamir mustatir dia taqdiruhu anta. Kalau ada waw, maka dia jadi ramai. Maknanya kamu. Gitu ya. Ingat gitu je insya-Allah. Senang je lah. Gitu je ingat. Okey baik. Senang saja. Jadi kat sini kan ihdi, di perkataan ihdi saja ni i'rabnya fi'lun madin, pula. Fi'lul amri. Dhamir dia punya fa'il dia dhamir mustatir. Anta. Ingat cara sebut ya. Dhamir mustatir taqdiruhu anta. Maknanya built in dalam tu ada anta. Sebab itulah kita terjemahkan dia dikau tunjukkanlah. Engkau tunjukkanlah. Engkau tolong tunjukkanlah. Jadi engkau telah jadi fa'il. Engkau telah fa'il. Fa'ilnya ialah engkau. Engkau tunjukkan aku. Tunjukkan kami. Jadi ihdina. Na ini bukan fa'il. Na ini dah jadi perkataan yang lain. Dia tidak kena mengena dengan fa'il yang ada pada ni. Sebab tidak ada kan fi'il amar, mana ada na di hujung, tak ada kan. Kecuali yang ni na saja ni. Ni jarang berlaku ni, na ni. Sebab itulah kita kata kurang digunakan. Bagi tahu dekat sini, kurang digunakan supaya jangan keliru dengan na tu kan. Dia ihdi saja. Na itu jadi perkataan yang berlainan dah. Lain, tak kena mengena kat situ kan. Jadi ihdi na. Gitu asalnya. Ihdina. Kalau kadang kita baca ihdina lah. Maknanya dikau tunjukkanlah. Itu ihdi. Itu yang dimaksudkan dengan ihdi tu. Na pula kami. Ihdi na kami. Jadi kami tu dia dah jadi perkataan lain lah sebenarnya, tapi dalam bahasa Arab ni dia terpaksa kita rapatkan rapatkan. Namanya dhamir muttasil. Dhamir yang melekat dengan orang. Dhamir yang melekat dengan orang. Macam mana dia melekat kat situ? Jadi ihdi saja. Izan ihdi ini adalah fa'il dia dhamir mustatir taqdiruhu anta. Dikau tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta. Dekat sini perkataan an'amta ni cuba perhatikan. An'amta. Jadi fa'il apa tu an'amta ni? Cuba tengok kita punya wazan tu. Fa'il apa kan kalau ikut dalam wazan kita ni? Fa'il apa kan ya? An'amta ni. Madi. Kat mana duduknya ya?
Kadang-kadang tu dia benda macam ni, kita nak tentukan dia fi'il madhi, fi'il mudhari' kan kadang-kadang tu dia punya simbol ni memberitahu kita kan. Oh, kalau ta di akhir ni biasanya fi'il madhi. Ta ni, oh ini tanya, ini ta. Ini tanya. Habis tu an'am ini, oh ini wazan nombor 2 kan. An'ama, ini an'ama. An'ama wazannya adalah nombor 2 iaitu af'ala. Bila kita tak af'ala ini tambah dengan ta, dia kena matikan sebelum dia. Jadi an'ama menjadi an'amta kan? An'amta. Jadi ta ini adalah fa'il. Ta ini adalah fa'il. Automatik ta itu adalah fa'il. Jadi kita dah dapat dari punya perkataan itu. Cuma nak tahu maknanya, kena rujuk kepada di sendiri kita belakang kita ni. Kata dasarnya adalah nun, ain dan mim wazan nombor 2. Itulah maknanya. Itu dia. Ya. Jom kita tengok insya-Allah apa maknanya. An'amta wazan nombor 2. Sama-sama kita pergi tengok. 193. 193. Okey, 193 an'ama. 193. An'ama. Nun ain mim. Hati-hati tu nun ain ya. Nun ain mim, nun dad, nun ain nun lam. Ini tempatnya. Ini tempatnya. Tempatnya dekat sini. Nun ain mim tempatnya ini dah, wazan nombor 2. An'ama. An'ama. An'ama fi'il mudhari'nya yun'imu. An'ama, an'amta, yakni memberi nikmat. An'ama. Jelas insya-Allah ya, perkataan ini banyak digunakan dalam Quran. An'ama. Jadi an'amta siratal ladzina an'amta. An'amta ni i'rabnya fa'lun al-fa'lul madhi wal fa'ilu ta. Tersebut ta. Ya betul. Betul. Sebut ta. Sebut ta saja, jangan sebut anta. Sebut ta saja. Jangan sebut anta ya. Ni kaedah dia, tapi kita ingatkan insya-Allah. Kita mesti sebut ni kat sini, yang kalau yang hijau macam ni, yang kita hijaukan ni kan, kita mesti sebut dia punya fa'il dia ta. Ta. Tak perlu sebut anta lagi dah, tak perlu sebut anta. Sebab apa? Sebab kita dah macam kita dah tanam dalam kepala kita ni, kalau ta maknanya anta. Ingat gitu je, tanam dalam kepala kita, ta tu adalah simbol anta, itu saja. Tak boleh sebut anta. Al-fa'ilu ta. Kita hanya sebut anta bila dia dhamir mustatir saja. Okey. Mustatir saja. Macam ihdi tadi kan? Ihdi tadi tu sebutnya fi'lul amri wal fa'ilu dhamirun mustatir taqdiruhu anta. Sebab dia fi'il amar kan? Sebut terus anta sebab dia tidak ada fa'il kat situ, tidak ada sebarang simbol. Jadi kita sebut anta lah, kembali kat sini. Tapi kalau dah ada hijau ni maka ta ni lah kita sebut sebagai fa'il. Tapi dalam kepala kita dah melekat dah, ta tu anta lah. Jadi tak perlu sebut anta lagi ya, insya-Allah tu. Ini kita rasa macam kenapa jadi gitu, kenapa sebut tak. Kalau lepas ni kita akan nampak susunlah kepala kita, baru tak nampak macam tu rupanya. Sebelum tu kita sebut macam tu, itulah kaedah dia. Inilah kaedah nahwunya. Inilah orang kata nahwu ni, inilah bendanya. Baik. Baik, dia an'amta. An'amta. Siratal ladzi an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat ke atas mereka, bukan orang-orang yang engkau murka ke atas mereka, wala dhalim, bukan orang yang sesat. Ni itu dia punya tu ya. Jadi itulah dhamir, apa nama ni, rahsia fa'il. Rahsia fa'il. Dhamir mustatir dengan tak mustatir. Ada satu lagi yang kita nak tunjuk kat sini. Tapi contoh dalam buku je senang ya. Yang seterang ni secara verbal je boleh baca, nanti kalau tak faham boleh baca dalam buku tu, ada kita terangkan juga. Wa iza qila lahum, surah Yasin. Surah Yasin, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu
qala allazina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Surah Yasin ni dia miracle sikit. Surah Yasin ni dia ada satu keajaiban juga. Dia apa perkataan dia dalam Quran banyak disebut, dia berulang dalam Quran Surah Yasin. Dan kaedah-kaedah pun banyak ada dalam Surah Yasin. Oh, subhanallah ya. Surah Yasin, sebab tu orang kata, bukan hadis, orang kata, tak tahulah hadis kata apa, dia kata Yasin ini qalbul Quran. Ya, qalbul Quran, jantung Quran kan. Jantung Quran. Tapi apa rahsia Surah Yasin tu? Kita boleh belajar bahasa Arab kat situ. Banyak benda kita boleh belajar kat situ ya. Fa'il, ada macam-macam fa'il dekat situ. Perkataan-perkataan pun banyak berkumpul kat situ. Itulah mereka Surah Yasin. Wa idza qila lahum, dulu tak apa kebetulan kita kan saya pergi ke Saudi. Saya ingatkan orang Saudi tak suka baca Surah Yasin. Sampai ke Saudi Arabia tu ada satu perhimpunan tu, dia orang berhimpun ramai-ramai. Saya kata berhimpun apa tu? Saya pergi tengok. Rupanya dia beragak. Dia sebut Yasin, hafizin juz'u amma wa yasin. Saya kata apa benda kita ni? Rupanya dia meraihkan anak-anak dia orang yang dah khatam Quran, dah hafal juz' amma dan yasin. Juz' amma dan yasin. Jadi dia orang beragak tu, sambil beragak tu dia letak budak-budak tu atas kuda, atas himal tu. Dia beragak ramai-ramai, dia menyanyi Yasin, apa nama ni, hafizin juz'u amma wa yasin. Maksudnya apa? Sudah hafal juz'u amma dan yasin. Subhanallah. Itu lama dah tu, saya dekat utara Saudi tu, dekat dengan Jordan. Oh, dia duduk beragak macam tu je perasaan. Hafizin tu maksudnya sudah hafal. Mana budak-budak yang kami ni sudah menghafal hafizin juz'u amma wa yasin. Oh, cantik dia buat lagu dia. Saya ingatkan dia orang tak baca Yasin sangat rupanya. Orang sana pun dia hafal dua surah, dua benda ni betul-betul budak hafal. Pertama juz'u amma daripada Ambasa wa Tawalla tu kan. Amma kita sa'alun tu sampai Nas dia hafal habis. Lepas tu Yasin. Betul lah Yasin kan. Yasin. Jadi patutlah saya timbul pemikiran ambil surah Yasin untuk jadikan bahan pelajaran kita ni. Itulah timbul sebenarnya. Timbul kat situ. Tengok dia orang, masya-Allah. Yasin juz' amma wa yasin. Bolehlah tu ingat tu slogan itu. Yasin juz' amma la yujadu ahad fi juz' amma wa yasin. Baik. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, bila disebut kepada mereka anfiqu ni kita nak belajar ni, anfiqu. Okey, agaknya fi'il apa kan? Fi'il madhi ke, fi'il amar ke, fi'il mudhari' ke? Anfiqu tu maknanya. Anfiqu. Cuba anfiqu fi'il apa kan anfiqu ni ya? Amar. Anfiqu ni dia lebih kepada fi'il amar kan? Sebab itu kita kena biasakan dengan ni, dengan apa? Dengan ini dia punya ni kan, dia punya wazan itu. Kadang-kadang tu dengan cara kita merenung wazan ni, kita mengetahui dia ni fi'il amr, fi'il anfiqu. Anfiqu ni nak kata fi'il madhi, tak mungkin jatuh nombor dua anfaqa, tapi anfiq. Oh, anfiq. Anfiq, lepas tu dia ada waw di hujung. Anfiq jadi anfiqu. Idzan huwa fi'lul amri. Fi'lul amri jatuh pada wazan nombor dua. Itu pada wazan dua, dia punya anfiqu. Jadi dia ni adalah anfiqu. Jadi kita nak sebut dengan dia jadi anfiqu fi'lul amri. Fi'lul amri wal fa'ilu waw. Betul. Sebut terus al-fa'ilu waw. Waw. Al-fa'ilu waw. Ini tak ada mustatir ni ya. Waw ni. Dia jangan sebut mustatir pula. Ni waw ni fa'il dia. Ingat tu. Kalau fi'lul amri, kalau waw fa'il dia sebenarnya dia sebenarnya adalah kamu. Kamu. Kalau waw fa'il dia, kalau fi'il amar ni,
Kalau hujungnya waw, waw ni fa'il dia, maka dia merujuk kepada ramai antum. Dia melibatkan antum saja, Waw. Rahsia waw ni saya nak cerita lagi sekali lagi insya-Allah. Rahsia waw ni dikenali sebagai wawul jamaah. Wawul jamaah. Wawul jamaah ini kalau dia melekat di hujung fi'il madhi, maka waw tu adalah mereka. Hum mereka. Waw tu ialah mereka. Tapi dia kena sebut waw sebagai fa'il. Tapi waw tu ialah mereka. Waw tu mereka. Dan kalau dia melekat fi'il amar, waw ni adalah antum, kamu, second person. Gitu je. Ingatnya, kalau waw tu melekat pada fi'il madhi, waw tu third person, mereka. Kalau waw tu melekat pada fi'il amar, waw tu kamu, second person. Gitu. Ingat gitu insya-Allah tu? Itu jelas insya-Allah tu. Waw tu kan? Itu rahsia. Namanya waw tu wawul jamaah. Wawul jamaah. Wawul jamaah ya. Wawul jamaah bukan wawul jamak, wawul jamaah. Wawul jamak tu pada perkataan noun biasa. Ini wawul jamaah. Maknanya yang pelakunya ramai. Tapi kita tak tahu ramai tu siapa. Kamu ke ataupun mereka. Kalau melekat pada fi'il madhi, mereka. Kalau melekat pada fi'il amar, kamu. Jadi dia fa'il lah tu waw tu. Okey, kalau melekat pada fi'il mudhari' pula, apa ceritanya lekat pada fi'il mudhari' macam ni? Ya'maluna. Ta'maluna. Jadi waw itu ia kena tengok pada apa waw tu? Tengok pada awal dia. tengok pada tanda mudhari'. Tengok pada tanda mudhari'. Tanda mudhari' ya bermaksud dia merujuk kepada hum. Hum mereka. Kalau tanda mudhari' ta dia merujuk kepada antum kamu. Jadi kamu, kalau ta kamu, kalau ya mereka. Kalau fi'il mudhari' dia waw tu ada dua kemungkinan. Sama ada hum ataupun mereka, ya ta tu maknanya kamu. Jelas insya-Allah tu. Jadi dekat sini tak lain tak bukan oleh kerana kita kata anfiku tadi tu, anfiq, ramainya anfiku, maka waw ni adalah fa'il. Dalam kepala minda kita, waw tu adalah kamu. Jadi terjemahannya, kamu belanjakanlah, kamu nafkahkanlah. Sebut kamu tu kan, kamu kat situ. Kamu nafkahkanlah. Anfiqu mimma razaqakumullah. Anfiqu mimma razaqakumullah. Kamu belanjalah, sedekahlah, belanjalah sebahagian daripada apa yang telah direzekikan kepada kamu oleh Allah. Razaqakumullah. Jadi razaqa tu fi'il apa tu? Cuba tengok razaqa fi'il. Fi'ilun fi'ilun madhi. Razaqa fi'ilun madhi. Wazan nombor 1 razaqa. Fi'il mudhari'nya yarzuqu. Yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Yarzuqu. Jadi fi'il madhi kan razaqa? Fi'il madhi, razaqa. Yang telah diberikan rezeki kepada. Mana siapa fa'il dia tu? Siapa fa'il dia? Allah. Kalau tengok keadaan macam ni tidak ada apa-apa, mungkin fa'il dia dhamir mustatir, ya. Tapi ada Allah. Tapi tak ada mustatir tu, dia ada Allah depan ni. Inilah pelakunya Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalah itu namanya pelakunya al-fa'il. Apa simbolnya? Bagi depan. Ya. Bagi depan tu biasanya simbol fa'il dia bagi depan tu. Lemah. Habis tu kom tu dia perkataan yang tak termasuk di dalam perbuatan tu, dia dah pisah, cuma dia duduk tengah tu je. Jadi razaqa, apa yang telah direzekikan kepada kamu oleh Allah. Jadi Allah itulah fa'il, pelaku bagi razaqa tu. Jadi ini adalah kategori fa'il yang jenis pertama, iaitu kata nama yang marfu'. Bagi depan marfu' tu, bagi depan ni marfu' yang jatuh selepas perbuatan tu kan. Kadang-kadang tu dia letak straight lepas perbuatan, dia ada macam kadang-kadang tu dia ada perkataan lain, lepas tu ujung tu ada Allahu ke ataupun apa-apa perkataan lain yang marfu', maka itulah dia menjadi fa'il. Ini kategori pertama. Fa'il kategori pertama.
Kategori kedua yang macam ni, yang ada waw macam ni. Pelaku kategori kedua. Yang kalau ada terus macam ni, ini kategori pertama. Kita belum jumpa lagi yang mustatir. Yang mustatir itu kategori yang ketiga. Belum jumpa lagi, kejap ya. Wa qala allazina kafaru. Perkataan kafaru, tengok perbuatan apa, fi'il apa tu? Fi'il madhi ke fi'il mudhari' atau fi'il amar? Madhi. Fi'il madhi kan? Ya, fi'il madhi kan? Kafaru. Dia pada wazan nombor 1. Kafara yakfuru. Jadi kafaru. Jadi fi'ilun madhi. Al-fa'ilu, al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Siapa al-fa'ilu dia? Al-fa'ilu waw. Wow. Waw juga, waw juga. Waw. Waw jamaah kata dia. Waw tu. Ya. Siapa waw tu sebenarnya? Hum. Kafaruhum. Hum. Home. Home. Mereka. Dia merujuk pada mereka. Tapi kita kena sebut fa'il dia waw. Ya. Mereka. Berkata orang-orang, berkata mereka yang mereka yang kafir itu berkata. Kafir. Mereka tu mana mereka je. Mereka yang kafir itu. Berkata mereka yang kafir itu berkata. Sebutlah mereka tu. Wow, itulah mereka. Tapi yang atas ni, wow ni, kamu. Antum. Kamu. Bagi fi'il Kenapa amar. atas ni kamu, bawah ni mereka? Sebab yang atas ni fi'il amar. Yang bawah ni fi'ilum Fi'il madhi. madhi. Kita kata kan, kalau fi'il amar, waw tu kamu. Kalau fi'il mudhari', waw tu mereka. Itu kaedah asas kita tu. Kalau Kaedah mudhari ikut tanda mudhari. kaedah tu dekat mana boleh pakai tu. Boleh pakai tu insya-Allah. Qala allazina kafaru, berkata mereka atau berkata mereka tu sekali sebut betulnya. Berkata mereka yang telah kafir itu, telah tak beriman itu, lillazina amanu, kepada orang-orang yang Beriman. kepada mereka yang telah beriman. Amanu. Amanu tengok, amanu fi'il apa ni? Fi'il apa? Amanu. Madhi. Amanu. Fi'il madhi. Oh, madhi. Fi'il madhi tu, fi'il madhi. Amanu. Jadi pelaku dia adalah waw juga. Siapa waw tu dalam kepala kita? Hum, mereka. Berkata mereka yang kafir kepada mereka yang beriman. Itu dia mereka tu. Tak timbul kamu kat situ sebab kamu hanya untuk fi'il amar. Ingat gitu je insya-Allah ya. Wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu. Apa dia kata tu? Kat sini semikolon kat sini. Ni perkataan lain. Ni adakah? Ni adakah? Antum a'lamu amillah. Alam nashrah laka sadrak. Alam taraka. Di depan tu maksudnya nama dia istifham ataupun namanya untuk tanya. Adakah? Adakah nut'imu man law yasha'ullahu at'amah? Nut'imu. Ambil nut'imu saja. Baik, nut'imu tu macam mana kita nak selesaikan dia tu? Apa tu? Fi'il apa tu? Fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amar? Mudhari. Fi'il mudhari'. Sahih, fi'il mudhari'. Macam mana aja tahu fi'il mudhari' tu? Nun. Nun kan? Nun tanda mudhari' tu nun. Nun tanda mudhari'. Baik. Ujung doma. Okey, yang kedua kita nak analisis ulang kaji balik tu. Ini wazan nombor berapa jatuhnya katnya? Jatuh wazan nombor berapa? Tengok tanda mudhari' bagi depan tu kan? Tengok tanda mudhari' bagi depan tu. Nut'imu tu jadi dia jatuh pada wazan nombor 2. Dia jatuh dekat sini. Tengok ya. Dia jatuh dekat sini. Jatuh dekat nut'imu ni jatuh dekat sini. Ni jatuh dekat sini nut'imu. Yuf'ilu. Jatuh dekat yuf'ilu. Jatuh kepada yuf'ilu. Tengok tu, nut'imu jatuh pada yuf'ilu. Tengok tu. Sama tu kan? Nut'imu jatuh pada yuf'ilu. Ini yuf'ilu, ini nut'imu. Kenapa nun kan? Nun berubah, tanda mudhari' yang berubah. Tanda mudhari' yang berubah kerana pelakunya berubah. Yut'imu dia diubah kepada nun kerana nun ini adalah pelakunya tanda mudhari' ni nun, tanda mudhari' nun. Jadi nut'imu. Nun ni
nut'imu. Jadi dia ni wazan nombor 2. Pelakunya siapa pelakunya? Kalau bertukar tanda mudhari' nun ni pelaku dia Mustatir. akan mustatir. Mustatir. Pelaku dia akan mustatir. Pelaku dia akan mustatir. Takdiruhu nahnu, iaitu kami. We, bahasa Inggeris panggil we. Sebenarnya kami ni dia ada dua makna, kami ataupun kita kan? Kita. Adakah kami? Adakah kita? Nut'imu. Kami ta'an. Nampak tu insya-Allah tu macam mana kita nak begitu. Jadi Izan, nut'imu ni wazan nombor 2 ya. Mesti kita pergi wazan nombor 2. At'ama, dia punya perkataan dia macam ni, kita buat macam ni. Kalau dapatkan dia fi'il madhi, fi'il mudhari' kan, kita kena buat macam ni. Pergi kepada wazan nombor 2. Baik. Wazan nombor 2, jadikan dia fi'il madhi at'ama. Ni, at'ama fi'il mudhari', yut'imu fi'il amr, at'im. Gitulah kurangnya. At'im. At'im. Kalau suruh at'ama yatimu ni maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Nak tahu maksudnya apa, kena pergi kepada kata rasa. Kata rasanya ialah ta, ain dan mim. Ta, ain dan mim. Jom kita tengok ta, ain dan mim. Dapat satu vocab macam ni insya-Allah. Satu malam ni kita dapat 5 vocab ya. Insya-Allah, alhamdulillah, lama dapat dah tu. Kita tengok insya-Allah. Ta, ain, mim. Apa maksud ta, ain, mim? Muka surat berapa? Tengok muka surat apa? Ta, ain, mim. 142 je. 142. Ta, ain dan mim. Dah jumpa dah dia punya penandanya, iaitu kata rasanya ta, ain dan mim. Cuma masalah kita sekarang ni kita nak cari wazan mana agaknya ni. Wazan mana ni? Kita kata tadi, kita sebut tadi kan dia wazan nombor 2 kan? Wazan nombor 2. Iaitu dia wazan ini at'ama. At'ama. Okey, jadi jatuhnya pada wazan nombor 2. Jadi dekat mana wazan nombor 2-nya? Ta'ima. Ini nombor 1. At'ama. Nombor 2. Buku ni dalam cetakan yang pertama dulu kita tinggal at'ama ni ya. Masukkan insya-Allah. Siapa yang dapat buku yang cetakan lama tu, masukkan at'ama ni. Tertinggal macam mana ditinggal. At'ama tu tak termasuk. At'ama ni maknanya beri makan. Beri makan ya, beri makan. Sebab itulah doa kita orang Melayu bila dah makan ya. Bila nak makan, alhamdulillah sudah makan ya. Alhamdulillahillazi at'amana. Alhamdulillahilladzi at'ama. At'ama tu dia beri makan. Sebab dia punya at'ama, dia beri makan sebab dia punya pelaku dia jadi dhamir mustatir kan? Mustatir. Jadi sebab alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi at'amana. Jadi at'amanya lah. Cuma dalam dekat sini yut'imu. Yut'imu. Fi'il mudhari' dia yut'imu. Kalau kami dia akan letak tanda mudhari'nya nun. Nut'imu. Fi'il amarnya at'imu. At'im. Ada surah apa ni berkenaan dengan binatang korban. Wa at'imul ba'isal faqir. At'imu, berilah makan kepada orang miskin yang melarat. Wa at'imul ba'isal faqir. Dalam Quran ada ya. Ada semua dalam Quran tu. Ada semua dalam Quran. Jadi at'ama fi'il mudhari', kalau kita nak bilang dia at'ama ikut wazan ni, wazan nombor 2 ni at'ama fi'il mudhari', yut'imu fi'il amar dia at'im. At'im tu ada hamzah kan Ustaz? Mesti ada hamzah depan tu, mesti ada hamzah depan. Sebab dia ada wazan 2 kan. Okey, ingat wazan 2 tu kena ambil balik hamzah ni kan? Ingat dia ni special wazan nombor 2 kena ambil balik wazan ni. Dia tak boleh buat macam yang wazan nombor 1 ni. Kalau buat wazan macam 1 ni jadi keliru lah, sama je lah ya. Sama jadi nak elakkan tu lah. Betul. Cuma kena ingat wazan nombor 2 tu dia beza sikit. Ada hamzah. Selesai gitu at'ama ya. Allazi Quraisy, surah Quraisy.
apa ni? Allazi at'amahum min ju'. At'amahum min ju'. Dia memberi makan kepada mereka di saat Ketika mereka lapar. At'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Idzan nut'imu itu fi'lun mudhari'un wal fa'ilu pelakunya Mustatir. dhamir mustatir Kami mustatir takdiruhu. nahnu. Dekat sini kesebut nahnu ya, sebab dia mustatir. Ya. Sebab dia tidak ada hujung ni apa-apa. Kita kena rujuk kepada kita punya ni, kita punya jadual kita ni kan. Amatlah penting jadual ni kan. Kalau boleh hafal bentuk dia ni, amat penting ni. Nut'imu ni dia akan jadi fi'il mudhari'. Nut'imu kat sini kan. Nut'imu fi'il mudhari'. Dia punya dhamir mustatir kena sebut, oleh kerana dhamir mustatir kena sebut taqdiruhu nahnu. Nahnu sebut kat situ. Okey, baik. Jadi nut'imu, jadi orang-orang mereka yang kafir berkata kepada mereka yang beriman, adakah perlu gitulah kami ataupun kita beri makan orang yang kalau dikehendaki Allah akan beri makan kepadanya. Cuba yasha'u. Tengok yasha'u. Yasha'u ni apa dia punya fa'il apa ni? Yasha'u. Apa orang yang kalau dikehendaki, yasha'u. Dikehendaki. Yasha'u ni fa'il fa'ilun mudhari'. Fa'ilun mudhari' daripada sya'a yasha'u. Sya'a. Kita sebut insya-Allah. Itu fi'il madhi. Sya'a fi'il mudhari'nya yasha'u. Sya'a yasha'u. Kalau nak cari kat dalam kamus kita ni muka surat apa katnya? Cuba tengok. Sya'a. Kita sebut 3 hari tu insya-Allah. 132 Ustaz. 132. Shin dia punya tengah dia ni ada ni ya, dia ada apa? Tengah dia ni ada huruf illah kan? Huruf illah tu kan? Tengah tu ada huruf illah. So bila ada huruf illah, dia ada 2 kemungkinan, sama ada waw ataupun ya. Muka surat apa tadi? Ya. 132. 132. Jadi kat sini. 132. Syai. 132. Ya you punya sya'a fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yasha'u. Sya'a yasha'u. Insya'allahu. Kalau kita kata insya'allahu, siapa pelaku bagi sya'a tu? Yang kita sebut insya'allah tu. Siapa pelaku dia? Insya'allah. Siapa pelaku dia sya'a tu? Allah. Allahu dia pelaku. Dia tu fa'il kategori pertama, iaitu nama marfu', ismu marfu' selepas insya'allahu. Semua insya'allahu sebenarnya. Kalau kita matikan insya'allah. Insya'allah. Orang Melayu kan? Insya'allah. Tak jumpa je Allah tu. Insya'allah. Tak cepat sangat. Illa ma sya'allahu. Kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Masyaallahu. Jadi Allah itulah fa'il dia. Apa yang Allah kehendaki. Apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Masyaallah. Jadi yang kita jumpa kat sini sya'u ini fi'il mudhari' kan? Mahu. Ustaz, kalau nak i'rab kat sini, Ustaz. Ya. Kalau Allah tu memang fa'il dia, tapi dia. kalau daripada segi i'rab kena sebut mustatir juga. Kita boleh Tak boleh sebut mustatir. Sebut fa'il bagi Allah. Allah. Terus Allah. Allah. Jadi mana ada fa'il tu. Jadi sya'a fa'ilun madin. Fa'ilun madin. Madin. Sebut al-fi'lun madin. Yasha'u. Sya'a, kalau sya'a kalau insya-Allah, kalau perkataan insya-Allah kan? Saya ambil perkataan insya-Allah tadi tu. Sya'a al-fi'l al-madhi. Fi'lun madhi. Sebut al-fi'l al-madhi. Kalau tak lam al-fi'l al-madhi. Kalau buang lam fi'lun madhin. Gitu je. Fi'lun madhi. Tak apalah. Fa'iluhu Allah. Fa'iluhu. Kalau amar ni kepada menjadi apa Ustaz? Ya? Amar dia. Amar dia. Perkataan ini tidak ada amar.
Tak tahu dah. Ada amalnya syak, tapi kalau buang ya ni, buang ya dan buang jadi syak je kan. Tapi tak ada pulanya. Tak ada, tak digunakan. Tak digunakan. Ada beberapa perkataan Arab ni kadang-kadang tu boleh buat tapi tak guna. Sya'a yasha'u. Tak ada pula fi'il amalnya. Yang kita jumpa dalam Quran keseluruhannya sama ada sya'a ataupun yasha'u. Fi'il amal tak ada. Syai'un pun makna kata Quran, lain. tapi maknanya kalau jadikan dia sebagai fi'il amal, kita jadi syak lah kan? Syak je lah. Syak je lah. Tapi tak ada pula. Tak ada. Dia tak guna. Perkataan itu tak digunakan dalam Quran dan juga dalam perbualan pelik. Kalau kita sebut guna perkataan tu orang tak faham. Boleh jadi gitulah. Ya, ada juga perkataan Melayu pun ada juga macam tu, dia tak boleh guna sebagai fi'il amar, ada juga. Ada yang guna, ada perkataan tu diguna tu fi'il amar je, fi'il mudhari' tak boleh guna, ada juga. Jom. Jom tu fi'il amar je. Jom. Cuba buat fi'il madhi, boleh tak? Saya telah jom. Tak boleh. Tak ada orang sebut. Macam itulah contohnya kan. Contohnya ada perkataan tu dia macam perkataan tu macam rigid satu bentuk saja. Di antara sya'a yasha'u ni pun nak buat fi'il amar boleh tapi orang tak pakai. Itulah dia. Janda. Kalau ada boleh buat syak je. Syak. Kalau qala yaqulu qul contohnya kan. Itu adalah. Tapi tak ada pula fi'il amar ni. Jadi kat sini dah faham tu, dah jumpa perkataan syak yasha'u tu. Jadi fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari' yasha'u fi'il mudhari'. Ainal fa'ilnya? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya Allah. Ini kategori pertama, iaitu ini fa'il kategori pertama, iaitu kata nama yang jatuh straight lepas perbuatan tu, yang marfu'. Syaratnya mesti marfu', mesti marfu'. Isim marfu'. Tapi marfu' tu kita akan belajar kemudian apa yang dimaksud dengan marfu' tu, kita bagi depan dan sebagainya, nanti kita belajar kemudian insya-Allah. Jadi kalau berkehendak ataupun kalau mahu, kalau Allah mahu, itu maksudnya kalau berkehendak oleh Allah, at'amahu tu fa'il apa tu pula? At'amahu ni fa'il fi'lun madhi. At'ama fi'il mudhari'nya atas ni nut'imu ataupun yut'imu. Jadi at'ama fi'lun madhi. Wal fa'ilu mustatir. dhamirun mustatir. Lawazan. Dhamir mustatir, takdirnya ataupun kita assume ni apa? Huwa. Huwa at'amahu. Kita mesti dekat sini kita mesti sebut fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Sebab tidak ada lagi lepas ni perkataan Allah ataupun perkataan lain yang boleh kita kata marfu'. Ini bukan, itu dhamir tak kena mengena tu, dia bukan marfu' ni. Tak ada perkataan yang jatuh lepas ni yang layak jadi dhamir, yang layak jadi fa'il, maka kat sini kita panggil al-fa'ilul madi wal fa'ilu dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Siapa huwa tu? Huwa tu siapa? Huwa tu Allah lah. Huwa tu balik pada yang terdekat, yang paling dekat sekali, jadi Allah lah. Tetapi kita tak boleh sebut Allah sebagai fa'il. Tak boleh sebut Allah. Allah itu kalau nak jadi fa'il untuk perbuatan at'ama ni, dia kena straight jatuh lepas at'amahullah kat sini. Dia kena doa Allah kat sini kan. At'amahullah. Baru Allah tu dikira sebagai fa'il. Maka dekat sini kita sebut fa'il dhamir mustatir. Jangan sebut Allah tu, sebab Allah itu sudah ambil tempat sebagai fa'il bagi yasha'u ni. Dia satu fungsi dekat situ. Jadi at'amahu ni tidak adalah fa'il yang kita nampak, cuma dia mustatir saja. Zahir. Ya, insya-Allah ya, at'amahu. Jadi terjemahnya, sebab itu terjemahnya, adakah perlu tu terjemah kita lah tu. Sebelum ayat Melayu kita. Adakah perlu kita bagi makan kepada orang yang kalau Allah mahu dia dah lama dah bagi makan kat dia tu. Maksudnya gitulah. Sebab kita ni kan orang Islam ni percaya pada takdir Tuhan dan sebagainya. Jadi kenapa nak bagi makan kepada orang yang beriman tu?
Kan dia percaya kepada dia percaya rezeki itu Tuhan bagi, biar Tuhan yang bagi makan kat dia. Itu dia. Dia nak pergi kat kita. Nut'imu man law yasha'ullahu at'amahu. At'amu tu fi'il madhi. In antum illa fi dhalalin mubin. In antum illa fi dhalalin mubin. Itulah dia. Jadi kita ada macam-macam kat sini. Ada bentuk yang mustatir, ada yang nampak jelas, ada yang kategori pertama Allahu razaqahullahu, ini kategori pertama kan. Ada kategori kedua yang dalam bentuk dhamir, anfiqu, kafaru, itu kategori kedua. Ada yang kategori ketiga iaitu mustatir. Mana mustatir kat sini? Satu je kan? Yang satu je. At'amahu, dua. At'amahu dengan nut'imu. Nut'imu. Dikira dhamir mustatir, iaitu dia duduk dekat sini, dekat mana tu duduknya, dekat sini ya. Jadi dia duduk at'amahu tadi tu dia duduk dekat sini, at'ama. Jadi pelaku dia adalah dhamir mustatir sebab dia tidak ada sebagai apa penambahan. At'amahu. Nut'imu dia fa'il mudhari', nut'imu dia jatuh dekat nut'imu dekat sini. Dia punya fa'il dia tidak nampak kat sini, jadi dhamir mustatir taqdiruhu nahnu. Jadi yang tak nampaknya, yang mustatirnya ialah nut'imu. Erok sekali lagi yang mustatir tu penting kat sini. Supaya kita yang lain tu dapat jelas kan? Yang lain tu jelas, yang mustatir tu kita bagi fokus sikit. Nut'imu fi'il mudhari', al-fa'il dhamir mustatir taqdiruhu nahnu. At'amahu fi'il madhi, wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Yang ni nahnu sebab ada tanda mudhari' nun. Itu dia. Okey, baik. Untuk akhirnya insya-Allah ada masa 5 minit lagi ni, saya nak bawa satu surah yang boleh kita sama-sama belajar, iaitu surah An-Nasr hari ni insya-Allah, iaitu surah kita sebut surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr insya-Allah, surah An-Nasr. Surah An-Nasr, bismillahirrahmanirrahim. Cuba sebutkan fa'il dia kat mana ya. Insya-Allah. Dekat sini macam-macam jenis fa'il yang semua tiga kategori itu ada semua. Saya sebut dia fa'il dia. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi jaa dia fi'il madhi kan? Jaa ni fi'il madhi. Jaa fi'il madhi. Cuba sebut fa'il kan dia, fa'il dia. Jaa fi'il madhi. Dhamir mustatir. Nasru. Ni. Nasru tu jadi fa'ilnya. Itu ini kategori pertama kan? Kan, fa'il zahir. Zahir, itu zahir. Zahir, lupa nak bagi tahu. Kalau yang nampak jelas macam itu nama dia zahir. Zahir maksudnya jelas kat situ. Kalau mustatir hidden. Hidden. Okey. Ja'a fi'il madhi maklum. Maklum. Tak apalah, maklum tu nanti kemudian, Kejap. Itu sama itu kemudian nanti maklum nanti ya. Okey, idza jaa fi'il madhi. Al-fa'ilu nasru. Sebab itulah apabila datangnya, siapa yang datang tu? Pertolongan tu datang. Betul. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Jadi Allah ni jadi mudhaf ilaih. Kita akan belajar kemudian ya. Yang ni Allah ni dia tak dikira sebagai fa'il. Jadi kira pakai fa'il ialah nasru saja. Nasru saja. Ni ya. Jadi idza jaa nasrullah. Itu nasrulah. Sebab ini isim masdar kan? Masdar. Marfu' selepas fi'il. Ni marfu' yalah. Idza jaa nasru. Okey, satu. Jaa nasru, pembuat dia ialah fa'il ialah nasru. Ra'aita fi'il madhi. Fa'il apa? Pertama fa'ilun madhi. Al-fa'ilul madhi. Al-fa'ilu ta ni fa'il dia. Ta ni fa'il dia ya. Jangan sebut anta tau, sebut ta saja. Ingat tu insya-Allah al-fa'ilu ta. Kalau kita sebut al-fa'il hari ini kalau kita bagi i'rab pada orang yang kadang-kadang tu dah lama belajar bahasa Arab yang lama dah ni. Cuba i'rab ra'aita, fa'ilun madhi betul. Al-fa'il fa'il dhamir mustatir taqdiru anta. Masya-Allah.
Macam mana pula jadi memersati pula? Dah tu dah ni ada. Jadi dia kadang-kadang tu benda tu keliru. Tak mutaharik. Ustaz mutaharik. Dia kadang dia terlepas pandang benda tu. Ra'aita ta tu fa'il dia. Dalam kepala kita anta lah, tapi kita kena sebut ta tu pakai fa'il. Kena iktiraf dia ta tu pakai fa'il. Ra'aita. Dan engkau telah melihat. Lihat. Dan maksudnya waw ni waw ataf. Waw ataf. Maksudnya bila telah datang pertolongan Allah dan bila engkau telah melihat. Waw ni waw ataf. Apa maksud waw ataf ni kita belajar kemudian insya-Allah. Waw ni maksudnya dia kesinambungan daripada iza ni. Maknanya iza jaa nasrullah wal fathu wa iza ra'aitan nasa adana wa iza ra'aita. Sebenarnya wa ni ada iza kat sini tapi tak sebut sebab dia ataf. Ataf maksudnya patah daripada sini. Tapi kita belajar kemudian insya-Allah ya. Banyak benda kena baca lagi tu. Kita bacalah belajar bahasa Arab ni dia kena berterusan, berterus. Sikit-sikit pertama, sikit lama-lama insya-Allah okey baik. Ra'aita fi'lun madhi. Fa'il dia tak. Yadkhuluna. Cuba dapatkan dia punya pelaku dia. Mudhari' pelaku. Ya, fi'lun mudhari', tanda mudhari' ni ya, betul. Yadkhuluna. Al-fa'ilu fi'lun mudhari'. Al-fa'ilu Waw jamaah. Waw jamaah. Waw jamaah ni siapa? Waw jamaah ni dalam kepala kita ada dua orang. Iaitu pertama mereka ataupun kamu, antum. Kita kata kalau dia pada fi'il madhi waw tu mereka. Kalau fi'il amar waw tu kamu. Tapi kalau fi'il mudhari' ada dua kemungkinan, sama ada mereka ataupun kamu kan. Siapa yang menentukan mereka dan kamu tu? Tanda mudhari' itu. Kalau ya maknanya Kalau dia ada pangkal, wawna di ujung dia jadi home. Jadi home. Yang ni home lah. Ya kalau home. Ni home Ustaz. Ini home lah. Kalau mereka ya ada khuluna. Jadi waw ni mereka kan. Jadi mereka memasuki. Kalau tadkhuluna kamu memasuki. Jadi kat sini mereka memasuki. Waw ni fa'il dia mereka. Engkau dan apabila engkau melihat orang ramai mereka memasuki. Tapi kita dalam bahasa Melayu ni kita letak mereka tu dahulu kan. Patutnya mereka memasuki oleh mereka. Sebab tu bahasa Melayu lama dia terpengaruh dengan Arabic. Sebab tu dia terjemah Melayu lama macam ni. Dan telah melihat akan dikau akan manusia yang ramai-ramai masuk mereka tengok tu, masuk akan mereka ke dalam agama Allah. Tengok tu, dia punya translation dalam bahasa Melayu lama tu dia terpengaruh dengan fa'il Arab tu. Tapi apabila kita dijajah oleh orang British sebab tu dia ikut orang putih pulanya. we enter, they enter, they dululah ya. They enter. Contohnya lah kita kata dia tak ada lagi dah ya betul. Dulu kan terjemah dulu. Dan engkau dan melihat oleh engkau akan manusia yang ramai masuklah mereka semua ke dalam agama Allah. Tengok tu dia akan cuba nak betul-betul translate dia. Sekarang ni tak ada lagi dah. Mereka masuk. Mereka masuk oleh mereka. Dia sebut macam ni, masuk oleh mereka ke dalam agama Allah. Dalam agama Allah. Dia akan terjemah macam tu, masuk oleh mereka. Masuk ya dahulu merekanya. Wow, oleh tu jadi fa'ilnya. Oleh fa'il. Tepat kan bahasa zaman dulu kan? Dia tahu terjemahan ke sebiji. Ini wazan 3 huruf kan. Masya-Allah. Ini wazan nombor 1 tu. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lain tak ada apa-apa dah tu. Yang penting kita kena belajar fa'il dulu. Yang lain-lain tu sekali lalu je. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih itu fa'il apa ni? Sabbih. Sabbih ni fi'il amar. Sabbih. Macam mana tahu fi'il amar ni? Sukun di akhir ni kan. Lepas tu mana ada fi'il mudhari' yang macam ni. Sabbih ni tak ada. Fi'il mudhari', fi'il madhi pun tak ada. Fi'il madhi dia sabbaha.
Fa'il mudhari' ni mesti ada yu tu depan, yusabbihu. Kalau sabih macam ni dia jatuh pada fa'il amar. Rujuk kita dalam watan nombor 3 ya. Sabbaha, fa'ala, yusabbihu, yufa'ilu, sabbih. Sabbih. Cuba dapatkan dia punya fa'il dia. Fa'il dia. Sabbih. Alhamdulillah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Sebab itu dia terjemahnya, maka hendaklah dikau bertasbih. Tengok tu dikau tu. Bertasbihlah engkau. Bertasbihlah engkau. Sebab dia rujuk kepada anta. Dhamir mustatir anta. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu pun. Istaghfirhu. Fa'il apa tu? Istaghfirhu. Fa'il amar. Fa'il amar juga. Fa'il amar juga tu. Istaghfir. Istaghfir. Fa'il amar tu daripada istaghfara, yastaghfiru, buang ya dan matikan akhir jadi istaghfir. Istighfaran. Istighfara. Jadi istaghfir tu fi'lul amri wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Engkau beristighfarlah, minta ampun dari nya tu hu tu. Jelas lah tu. Jangan dekat iza ja'a nasrullah tu wal fath ini semua ada tu, dhamir dhamir zahir ada, fa'il dalam bentuk zahir ada. Kategori pertama ja'a nasru, itu dalam bentuk zahir. Dalam bentuk dhamir ada tak dalam bentuk dhamir? Kategori kedua ada ta, waw, kan? Dalam bentuk dhamir. Dalam bentuk mustatir ada mustatir. Ada sabbih, istaghfir. Ini betul dalam bentuk mustatir. Jadi nasru dalam bentuk zahir, ra'aita dalam bentuk dhamir, wa yadkhuluna dalam bentuk dhamir, sabbih mustatir, istaghfir Baris ya Ustaz ya kita panggil dia. Itulah ceritanya. Jelas insya-Allah tu. Ada soalan tanya tak insya-Allah? Ada soalan tanya, kita dah nak habis ni. Ada soalan tanya, boleh tanya insya-Allah. Kalau keliru lagi berkenaan dengan dhamir apa nama ni, fa'il ni. Kana apa lagi salah? Kana sama. Boleh ya? Saya kana juga. Kana tu fa'il madhi ke fa'il? Fa'il madhi. Yang Okey, gini. Kana ni kita ada pelajaran khas nanti insya-Allah. Kana ni dipanggil al-fa'ilun naqis. Apa maksud fa'ilun naqis ni gini? Dia tak lengkap. Dia tak lengkap kalau tidak ada, dia kena ada kana tu, dia kena ada, dipanggil kana wa akhawatuha. Dia kena ada isim dia kena ada khabar dia. Dia kena jumpa dengan mubtada khabar. Dia mesti jumpa dengan mubtada khabar. Masalah kana ni dia kena depan dia tu kena ada mubtada khabar. Dia tidak ada fa'il. Kana tu dia fa'il madhi tapi dia naqis. Maksud naqis ni dia tak boleh berdiri seorang. Dia kena ada depan dia mubtada khabar. Gitu. Jadi kita ada pelajaran khas untuk kana ni. Nama dia kana wa akhawatuha. Ada pelajaran khas nanti kita akan belajar nanti insya-Allah bab i'rab nanti insya-Allah kana tu. Sebab dia sebenarnya kana ni kalau dia fa'ilun naqis, dia tidak ada fa'il. Dia ada mubtada khabar, dia makan mubtada khabar. Dia tak ada fa'il dia. Dia menyebabkan mubtada khabar. Dia ada bantu dia dipanggil kana, i'rab dia kana fa'ilun madhi naqis. Sebab gitu. Fa'ilun madhi naqis. Dia tak banyak. Dia kana wa akhawatuha. Maknanya kana dan beberapa adik-beradik dia. Dia tak banyak, dia ada lebih kurang beberapa perkataan saja. Surah Al-Ikhlas tu sama, yakul lahu. Yakul lahu kufuwan. Sama juga. Surah Ikhlas ni pun sama juga. Yakul lahu kufuwan ahad. Ini sama juga. Sama juga kana juga. Dalam bentuk fi'il mudhari'. Tapi yang ni kana dalam bentuk fi'il madhi. Kana fi'lun madin naqis. Sebutnya gitu ya. Kenapa pakai naqis? Sebab dia tak boleh berdiri seorang. Dia kena ada, dia tak macam perbuatan lain dia kena ada fi'lun wa fa'il. Tapi kalau kana dia tak memerlukan fa'il, dia memerlukan mubtada dan khabar. Dia pukul mubtada tu jadi isim dia, khabar jadi khabar dia. Kemudian insya-Allah kita belajar kemudian insya-Allah tu, jangan risaulah. Insya-Allah kita ada pelajaran khas tu. Cuma kita kemudian ke kana ni ya. Supaya tak keliru sahabat kita bagus nak